Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, kita start kita punya kelas pada kali ini. Hari ini macam tadi saya cakap, kita akan belajar tentang support and resistance ataupun paras sokongan dan juga paras rintangan. Alright. So, sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam untuk mengetahui bagaimana untuk kita menggunakan paras sokongan dan paras rintangan ini sebagai salah satu alatan untuk kita berdagang di dalam forex market atau pasaran forex, baiknya lebih baiknya kita ketahui dulu apakah dia itu support dan resistance. Right? Support dan resistance ni adalah salah satu konsep ataupun technical analysis yang paling banyak digunakan oleh trader di luar sana. Right? Bukan sahaja di dalam forex trading, malahan ada di antara analis yang menggunakan support and resistance di dalam pelbagai instrumen kewangan yang lain seperti saham, indeks dan sebagainya. Right. Jadi, apa dia itu support dan resistance? Apabila sesuatu harga itu bergerak naik ke atas dan kemudian dia patah balik. Bila dia naik balik, bila naik ke atas kemudian dia patah balik dan membuat satu paras tertinggi di dalam satu kawasan, itu dinamakan sebagai resistance ataupun paras rintangan. Dia nak pergi lagi tinggi tapi tak boleh lepas. Dia patah balik. Jadi paras tertinggi yang dia pergi itu kita panggil dia resistance. Right? Resistance juga ataupun paras rintangan juga menunjukkan bahawa pembeli di dalam pasaran mula menjadi konservatif ataupun tidak mahu untuk meneruskan pembelian dan seterusnya penjual akan menguasai pasaran dan juga menunjukkan keagresifan. Betul ke tidak perkataan kita tahulah. Penjual itu lebih agresif daripada buyer ataupun penjual lebih agresif daripada pembeli. Alright. Itu dari sudut pandangan resisten, bagaimana kita nak tunjukkan supply dan demand ataupun kekuatan pembeli dan kekuatan penjual berada di resisten. Alright. So bila price ataupun harga di dalam pasaran membuat resisten, bermaksud pembeli dah mula tak mahu membeli lagi, tetapi lebih banyak penjual berada di kawasan harga tersebut. Bila dah tak ada orang beli dekat harga tu, lepas tu penjual pula lebih ramai lagi menjual daripada yang membeli, maka harga akan turun, seterusnya membentuk resistance. Begitu juga dengan support. Apabila harga bergerak jatuh ke bawah dan kemudian dia melantun balik semula naik ke atas, membentuk satu kawasan yang rendah dekat satu-satu instrumen tu, itu akan dikenali sebagai support. Dia cuba untuk turun lebih rendah lagi, tetapi dia tak berjaya untuk turun lebih rendah. Dia naik balik semula. Jadi kawasan itu kita namakan dia sebagai support ataupun sokongan. Support menunjukkan bahawa buyer ataupun pembeli sekarang ni lebih agresif. Kalau tadi dekat resisten kita kata penjual yang agresif, tapi bila support terjadi, buyer ataupun pembeli yang lebih agresif dan penjual mula menjadi konservatif ataupun mereka dah hilang minat untuk menjual instrumen ataupun menjual instrumen itu di dalam pasaran. Jadi bila penjual lebih sedikit daripada pembeli, pembeli menguasai pasaran, maka harga dia akan naik balik semula. Tak jadi turun, dia naik balik semula sedikit. Sekuat mana buyer itu bergantung kepada sejauh mana dia nak patah balik ataupun sejauh mana dia rebound, itu bergantung kepada pembeli. Ada kadang-kadang penjual itu dia take profit saja. Dia take profit, dia tunggu harga yang lebih tinggi, dia akan turun. So kejap lagi kita akan tengok bagaimana conversion area itu berlaku. Alright. So ini adalah area of conversion. Area of conversion ini adalah bagaimana support dan resistance itu saling bergerak seiringan dalam downtrend ataupun dalam uptrend. So kalau kita tengok dekat sini dekat AUD USD di daily ni, kita boleh lihat dekat situ yang support
paras support itu yang dia warna hijau, yang resistant itu adalah di dalam paras yang warna merah. Alright. So, macam kita tengok dekat sini, right? Harga akan turun, lepas tu membentuk satu lembah, valley. Dia tak jadi turun jauh, dia patah balik. Kemudian dia turun lebih jauh ke bawah dan buat satu lagi support. Dia tak jadi turun lebih jauh, dia naik balik atas. So, bila dia turun dan kemudian dia tak jadi turun lebih jauh, dia naik sedikit balik semula, itu kita namakan dia sebagai support. Alright. So, bila harga naik ke atas tetapi dia tak jadi naik atas lebih tinggi, kita tandakan itu atau kita namakan itu sebagai resistance. Dalam downtrend, kita ada support, kita ada resistance, kita ada support, kita ada resistance. Dan support dan bila resistance itu, bila support itu menjadi resistant, kita panggil dia sebagai support become resistant. Itulah dia area of conversion. Area of conversion itu maksudnya apa? Bila support itu berjaya dipecahkan. Kalau kita tengok dekat sini, area of conversion yang pertama tu, support yang awal itu telah berjaya dipecahkan, maksudnya tadi dia nak pecahkan tapi tak berjaya, dia naik balik semula. Kemudian pada kali ni dia pecahkan, jadi itu kita panggil dia sebagai area of conversion. Alright? Dia convert support itu untuk menjadikan support yang satu lagi. Kemudian area of conversion itu juga boleh menjadi salah satu kawasan yang berpotensi untuk menjadi resistant juga. Apabila sesuatu support itu berjaya dipecahkan, maka support itu boleh kita katakan sebagai paras terendah yang sebelum. Jadi itu juga akan menjadi paras resistance. So kalau kita tengok dekat dalam contoh yang ada dekat depan kita ni, kita tengok bila support itu dipecahkan, harga dia akan turun dan membuat support yang baru. Kemudian dia akan naik dan cuba balik semula untuk pergi ke support yang sebelum tu. Kemudian barulah dia turun balik semula. Alright. So area yang dia naik balik semula yang membentuk resistance dekat sini ni, kita panggil dia support become resistant. Alright. So begitu juga dekat bawah ni, dia break support yang nombor 2 ni dan membuat support yang nombor 3. Di situ berlakunya area of conversion dan kemudian berlakunya lagi sekali resistance dan sekaligus meneruskan downtrend penurunan. Trend penurunan atau kita panggil downtrend lah. Alright. So begitu secara teorinya. Alright. So secara teorinya. Ada juga kadang-kala benda ni tak berlaku. Alright. Saya tak nafikan. Ini bukanlah 100% tepat. Bukan 100% tepat secara teorinya. Itulah dia area of conversion untuk support dan resistance di dalam keadaan downtrend. Right. Dalam keadaan uptrend pula, area of conversion dia sama juga macam yang sebelum tu. Dia akan buat resistance, kemudian resistance itu dipecahkan, kemudian dia akan buat support, resistance, support, resistance. Right. So pergerakan dia tu sama macam yang downtrend tu, cumanya arah ataupun pergerakan dia yang ini adalah menaik. So yang resistant become support pula kita akan jadi. Area of conversion yang dekat sini kita panggil dia resistance become support. Paras resistant itu akan menjadi paras sokongan untuk dia naik lebih tinggi. Boleh faham Resistant bila dia dah terjadi, lepas tu dia break dia break dekat sini, kita akan panggil dia area of conversion. Bila dia break, kita panggil dia area of conversion. Kemudian dia akan buat satu lagi resistant yang lebih tinggi. Kemudian dia akan patah balik. Dia patah balik dan dia akan buat support. Dia buat support tu pula dekat mana? Dekat paras resistant yang sebelum. Dia buat resistant satu dekat sini. Lepas tu dia break. Dia buat resistant nombor 2. Dia patah balik. Sebab resistance kan dia punya teori dia tak akan naik lebih tinggi. So bila dia buat resistant dia akan turun. Dia buat resistant dia turun. Jadi waktu dia turun tu dia akan cari paras resistant yang sebelum. Sekaligus dia akan buat paras support pula dekat situ. So begitulah bagaimana pergerakan harga di dalam pasaran. Dia akan buat resistance support, satu resistance support dan conversion area itu kita panggil dia sebagai resistance become. Alright. So begitulah pergerakan harga untuk uptrend. Alright. So saya nampak macam ada orang angkat tangan tadi. So sekejap.
Angkat tangan tadi? Tak ada Alright. So, anda semua boleh stop saya untuk tanyakan soalan. So, sebelum saya pergi ke slide yang seterusnya, anda boleh tanyakan soalan. Okay. So, anda type dalam ruangan chat sementara kita tunggu azan berkumandang. Alright. Okay. Kita teruskan lagi kita punya pembelajaran pada kali ini. Alright. So, tak ada soalan. So, saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Alright. So, dua cara bagaimana kita untuk menggunakan support resistance dekat dalam kita punya trade. Yang ini adalah cara asas ataupun penggunaan asas untuk kita trade dekat dalam forex market menggunakan support and resistance. Right. Okay, yang pertama adalah trade the bounce ataupun kita trade sewaktu dia nak melompat naik. Right. So, bila kita cerita tentang bounce adalah kita sedang trade di paras support ataupun di paras resistance. Right. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan melakukan buy. Okay, kalau kita tengok dekat chart ni, kita ada berapa support dekat sini? Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. So apabila kita nampak dalam satu kawasan itu ada support dekat sini, so apabila price tu patah balik mencari support, so itu adalah kawasan berpotensi tinggi untuk kita lakukan buy. Sebab kita tahu bahawa support itu adalah kawasan di mana harga tak boleh turun lebih jauh ke bawah. Tapi harus diingat, kejap lagi kita akan tengok apabila support itu berjaya dipecahkan ataupun dia akan buat area of conversion, dan kita dah kena exit kita punya position. So trading sebab probability ataupun dalam trading ia adalah melibatkan kemungkinan. Alright. So harga akan secara neutralnya, secara naturalnya dia akan bounce dekat support ataupun dia akan melantun naik balik ke atas bila sampai ke kawasan support. Right. Tetapi itu tak semestinya 100% berlaku. Right. So untuk trade the bounce ianya agak berisiko sebab berkemungkinan support itu boleh juga dipecahkan. Tetapi tak dinafikan juga support itu boleh menjadi satu kawasan yang harga tak akan tembus, ataupun kita panggil dia sebagai strong support. Bila strong support berada di satu-satu harga, itu akan menjadi satu probability ataupun kemungkinan untuk kita trade buy dengan profit. So dalam contoh yang saya berikan kat depan ni, kita ambil kawasan support sebagai kawasan untuk kita melakukan buy. Jadi macam saya ingatkan tadi, tak semestinya itu akan 100% memberi keuntungan kepada kita sebab support boleh bila-bila masa dipecahkan. Right. So cara yang pertama adalah untuk kita melakukan buy di paras support. Right. So kita beli apabila harga jatuh ke kawasan support. So bila dia jatuh kawasan support kita akan buy, bila dia jatuh kawasan support kita akan buy. Alright. So sama juga dalam keadaannya untuk sell, apabila harga naik ke paras resistance kita akan melakukan sell. So bila dia naik je paras resistance kita akan lakukan sell, dia naik paras resistance kita akan lakukan sell. Ataupun ada juga di antara trader-trader dekat luar sana, dia letakkan pending order. So dia tak tunggu harga sampai dekat resistance tu duduk menghadap 24 jam depan laptop, dia akan letakkan sell limit dekat atas. Sama tadi macam untuk buy, kita letakkan buy limit. So apabila harga sampai je paras resistance yang kita dah tandakan tu, platform MT4 ataupun MT5 ataupun apa-apa trading platform yang anda gunakan, dia akan automatic execute order tu dan automatic akan masuk position ataupun entry sell dekat resistance ataupun dekat harga yang kita letakkan tadi. Right. So idea untuk sell ataupun dalam trade the bounce ni adalah kita sell dekat paras resistance. Sama macam support, paras resistance ini bukanlah paras yang tak mungkin untuk dipecahkan. Jadi berhati-hati apabila kita trade the bounce ni, kita kena pastikan kita ada stop loss. Kita ada stop loss ataupun kita kena tahu dekat mana kita nak exit market. Right? So kita boleh letak kita punya sell entry dekat paras resistance, kemudian kita target harga yang lebih jauh ke bawah.
Itu bagaimana untuk trade the bounce. Cara pertama, kita buy dekat support, kita sell dekat resistance. Alright? So, itulah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah trade the break ataupun kita trade semasa dia melakukan break ataupun penembusan ke atas ataupun ke bawah. Kalau kita tengok dekat sini, dekat atas ni, dekat sini ada paras resistant. Kita tengok dekat sini paras resistant. Sini resistant, sini resistant, ada 3 resistant dekat situ. Apabila berlaku breakout ataupun paras resistant itu berjaya dipecahkan ataupun ditembusi, maka pada ketika itulah kita melakukan buy. Alright? So, kita akan tunggu paras resisten dipecahkan, barulah kita masuk buy. Right. Begitu juga dengan keadaannya untuk sell. Apabila paras support itu berjaya dipecahkan, barulah kita masuk sell. Sebab kita tahu, apabila berlaku breakout dekat paras support dan resisten, itu paras yang kita panggil sebagai apa? Area of conversion. Area of conversion. Dia akan berlaku breakout atau breakdown ataupun break up. Kalau break up kita akan lakukan buy, kalau dia breakdown kita akan lakukan sell. So, ini adalah teknik paling simple. So, kita hanya perlu menanti dan menunggu paras support dan resistance untuk dipecahkan. Kemudian barulah kita dapat tahu arah tujunya dan kemudian kita masuk. Saya ulang, kalau support berjaya dipecahkan ataupun berlaku penembusan ke bawah, kita akan masuk posisi sell. Kalau dia melakukan penembusan ke atas iaitu pecahkan paras resistance, kita akan lakukan buy. Teknik ini sangat simple, yet macam saya perlu ingatkan kepada anda semua, ini hanyalah teori, kadang-kadang benda ni tak berlaku dalam realiti. Right? So, apa yang anda perlu buat adalah anda kurangkan risiko anda dengan meletakkan stop loss ataupun sebagainya. Right? So, berhati-hati, trade the break ataupun trade the bounce. Kedua-dua ini adalah cara di atas kertas ataupun secara teorinya. Ianya tidak semestinya berlaku 100% tepat di dalam pasaran nyata ataupun secara realiti. Alright. Itu sahaja untuk kelas pada kali ini. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.